Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita doakan, kita sama-sama doakan sesama kita untuk terus diberikan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi adik-adik yang sedang berehat daripada PDPR ya di kawasan Kelantan, di kawasan Terengganu, Kedah mungkin. Kita doakan ya, kami doakan untuk terus bahagia bersama belajar, dan kali ini kita nak belajar daripada kitab yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Sihat ini ya? Sihat alhamdulillah. Hari Ahad hari ini insya-Allah. Hari Ahad. Ya. Walaupun bercuti, kita masih lagi bercuti dengan Al-Quran. Bercuti bersama Al-Quran. Dia Al-Quran ni Ustaz adalah preview. Oh subhanallah. Ya, preview kepada kehidupan di syurga sebenarnya. Ya, kalau tuan-tuan dapat ya rasa kemanisan daripada perkataan Allah, maka insya-Allah di akhirat nanti apa tandanya Ustaz? Ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dapat perkataan kesejahteraan daripada siapa? Daripada Allah. Pasal di dunia ini kita ambil masa ya bersama dengan BFF maksudnya best friend forever, iaitu Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan kita seharian. Pada hari ini kita akan melihat kepada halaman 283. Mari kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman ini. Pada ayat yang ke-8 ini kita akan melihat kepada sambungan peringatan kepada Bani Israel. Apakah panduan untuk mereka ya yang kita boleh ambil pelajaran bersama. Ayat ke-8. Kemudian ayat yang ke-9 hingga ke-11 adalah transisi peringatan kepada Bani Israel hingga zaman ini kepada umat Yahudi. Sila ambil hikmah dan sila ambil kebenaran daripada Al-Quran yang diturunkan, dan itulah juga mesej kepada kita untuk kita sama-sama mendapat hidayah daripada Allah. Ayat 12 hingga 17, kurniaan Allah di dunia dan bukti kekuasaannya dalam peredaran, dalam kemenangan yang kita ingin ambil pelajaran, dan kita ingin mengulang sejarah kebaikan dalam era ini berteraskan kepada panduan daripada surah Al-Isra. Kita baca dahulu ayat 8 hingga 12. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi, wahai Tuhan kami, Tuhanku, tambahkanlah ku, zidni ilma. Amin ya Rabb. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya kasih lagi semuliakan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang bersama di hadapan kaca TV sekarang, juga sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Terus kita bergabung, bab kata Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi, best friend forever and ever. Oh subhanallah, masya-Allah. Al-Quran kena mudah-mudahan Ustaz ya, sehingga ke titisannya tak akhir. Betul. Oh sebab besok kita ada istimewa Ustaz, Malaysia Quran Hour. Malaysia Quran Hour. Besok, jadi kita berhenti sebentar page halaman ya, kita akan lihat beberapa surah. Ya. Jangan lupa ya, 12 masa sama ya, tetapi kita akan sama-sama kalau boleh ajak ramai mungkin rakan, ya. Kita apa Ustaz ni, membaca, memahami dan juga mengamalkan sebagai kempen sempena kemerdekaan kita. Kemerdekaan, subhanallah. Jadi apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran? Kita nak tanya juga apa khabar Puan Azlina kita tu. Apa khabar Puan Azlina, macam mana nak jawab dia? Khabar baik? Khabar baik macam tu. Safas kena berhati. Okey begitu ya. Subhanallah. Saya tahu, terima kasih.
Terima Okey, kasih. lulus tu. Lulus, subhanallah. Terima kasih Puan Azina terus memudah cara buat sahabat-sahabat kita yang kelainan upaya untuk juga bersama dengan Al-Quran memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi permulaan ini tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, kita nak mula baca ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-12. Itu saja. Kita nak mula dan saya nak cuba kita nak sama-sama baca pada permulaan ini dengan bacaan murattal nahwan ataupun kurdi kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 8 hingga 12 sebentar tadi Ustaz ya, untuk kita menyambung halaman 283 bagaimana peringatan yang Allah berikan kepada Bani Israel yang sekarang ini kita fahami ia sebagai umat Yahudi ya. Jadi surah ini dinamakan sebagai surah Bani Israel selain daripada surah Al-Isra kerana memang antara poin yang ingin disampaikan mesejnya adalah kepada Bani Israel. Dan salah seorang daripada ulama tafsir As-Sa'di dia menyatakan apakah yang boleh kita ambil pelajaran daripada kisah ini, kerana ini adalah peringatan kepada Bani Israel.
Tetapi mungkin Bani Israel Yahudi baca tak baca Quran ini, kita ustaznya yang baca, kita sebagai umat Islam, kita kena ambil pelajaran, kerana pelajaran yang ada dalam Quran ini adalah untuk seluruh alam, untuk kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita sudah pun melihat ataupun sebelum ini ustaznya pada hari Jumaat ya, semalam kita ulang kaji. Betul. Jadi hari ini kita nak melihat peringatan daripada Allah pada ayat nombor 8, mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepadamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, nescaya kami kembali mengazabmu. Allah. Yang kita lihat bila orang Yahudi itu pergi ke ataupun Bani Israel ini yang dimulai oleh Nabi Yusuf pergi ke Mesir, selepas itu mereka ditindas. Kemudian mereka berjaya menghadapi Firaun, tetapi tidak masuk ke Palestin ya, itu sedikit sejarahnya. Kemudian mereka mempunyai kemenangan ataupun kejayaan 2 kali, tetapi selepas itu mereka jatuh. Mengapa? Kerana kerosakan ataupun maksiat, dosa yang dibuat oleh Bani Israel, itu yang menyebabkan mereka itu jatuh. Dan formula itu jugalah sama kepada seluruh alam. Seluruh alam sama saja, termasuk umat Islam saja. Kita umat Islam jatuh pada tahun 1924 itu kerana kepimpinan pada waktu Turki Osmaniyah pada tahun 1920-an itu adalah amat rakus ya, sukakan harta dan sudah mengabaikan kepada nilai Al-Quran ya, banyak sebab daripada luar, daripada dalam, tetapi akhirnya jatuh. Dan kita hampir 100 tahun sekarang ini nak menang, dia bukannya kerana kita mesti bawa senapang, betul, mesti bunuh sana bunuh sini, bukan, tetapi ianya apabila Allah membantu, dan cara bantuan itu bila kita melakukan kebaikan. Jadi Allah ingatkan dalam ayat yang ke-8 ini kepada umat Bani Israel, orang Yahudi ya, iaitu wa in uttum udna, jika kamu patah balik buat keburukan, kami akan patah balik mengazab kamu. Maka itu peringatan kepada kita, kalau kita buat kerosakan ustaz ya, kita akan kekal dalam umat Islam dipandang hina sampai zaman ini. Betul. Tetapi kalau kita kembali kepada kebaikan dengan Al-Quran yang kita akan bincang selepas ini, Allah pasti akan menaikkan kembali sesuatu umat tersebut. Jadi waja'alna jahannama lil kafirin hasira, Allah bawakan balasan kepada orang yang kufur kepada wahyu Allah adalah Jahannam. Itu paling tinggi ustaz ya, di akhirat nanti. Tapi di dunia lagi dia sudah pun mendapat preview kepada azab tersebut. Jadi bagaimanakah ya orang Bani Israel, dia ada Taurat ya, yang kita bincang dalam ayat kedua surah Al-Isra, ada Taurat, sudah ada sumber hidayah ya. Dan bila datang Al-Quran, Allah kata inna hadzal Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, membawa kepada, memberi hidayah kepada sesuatu yang lebih lurus. Ini penting sangat ustaz ya, perkataan ayat ini selalu kita baca. Betul, ya, mungkin selalu penceramah bawakan. Cuma kita nak lihat perkataan lillati hiya aqwam. Sebenarnya boleh saja yahdi li aqwam tanpa ada allati hiya. Betul. Tetapi nak ceritanya apa? Taurat itu bila mereka sudah ada, bila datang Quran itu lebih teguh, lebih lurus, boleh memimpin mereka sampai ke syurga. Kalau mereka nak pegang Taurat lagi, tidak mahu berpegang kepada Al-Quran, itu maksudnya Taurat mereka itu tidak betul. Adalah benda kefahaman mereka yang telah diputabelitkan oleh ulama-ulama di kalangan orang Yahudi. Itu untuk orang Yahudi. Tetapi bagi saya maksudnya, bagi tuan-tuan sekalian, bila kita belajar kejuruteraan, belajar psikologi, belajar pengurusan ilmu macam-macam, kita kagum pada buku teks yang tebal-tebal. Betul. Itu, dan saya kata wah, ini buku rujukan saya, idea-idea semua daripada sana. Allah kata Quran ini yang kita baca ini lillati hiya aqwam, dia akan membawa kita, memberi hidayah yang lebih teguh. Aqwam ini maksudnya berdiri teguh. Berbanding dengan buku falsafah, buku kejuruteraan, boleh kita belajar, tetapi mesti ada benda-benda yang kadang-kadang sengit. Kadang-kadang sengit. Contohnya, saya dulu belajar biologi ustaz ya. Ada yang dia kata manusia daripada beruk contohnya. Kan banyak-banyak fakta tu, ada pula fakta beruk tersebut. Macam mana boleh tumbuh begitu? Kerana ianya tidak membawa kepada aqwam, yang paling teguh. Wa yubasyirul mu'minin, dan dia memberi khabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh. Penting diberi highlight kepada amal soleh. Pasal orang Yahudi ini, dia kata saya ni beriman, saya ada Nabi Musa, ada Taurat, kita akan masuk syurga. Masya-Allah.
We are the chosen one. Itu umat terpilih. Umat terpilih ini dia bukan sekadar IC-nya Islam, IC-nya adalah umat Nabi Musa terus masuk syurga, tak. Dia mesti ya'maluna salihat, membuat kebaikan, ya, pemislahan, bukannya membuat kerosakan yang telah kita bincang pada hari Jumaat lepas. Annalahum ajran kabira, baru dapat ganjaran yang besar. Kalau hanya beriman tak nak beramal, ya, ataupun beramal tanpa beriman, itu tidak memenuhi syarat untuk mendapat ganjaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang beriman pada hari akhirat ataupun yang tidak beriman pada hari akhirat, ayat yang ke-10, a'tadna lahum adzaban alima. Ya, kalau kita nak pergi jalan ustaz, ya, nak pergi bermusafir, kalau dapat rentas negeri nanti ke, kan, kita siapkan beg, kan, alat-alat barang-barang, kan. Tapi kalau kita ada luggage kita 7 kilo saja, kita masuk barang yang tertentu saja, ya, yang spesifik. Kalau tidak kita bawa beg sampai 30 kilo. Di sini a'tadna lahum adzaban alima, Allah dah siapkan siap-siap azab yang pedih kepada siapa? Kepada orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dia kata saya beriman pada Allah, kan? Tetapi bila dia tidak beramal soleh seperti orang Yahudi, Bani Israel, dia sebenarnya tidak beriman kepada hari akhirat. Ya, disebabnya keimanan pada Allah dan keimanan pada hari akhirat ini ditunjukkan dengan amal soleh. Kita serius bahawa apa-apa saya buat ini, apa kesan kepada akhirat saya. Ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan kita nak pergi ke akhirat, makan masa ustaz. Betul ustaz. Take time. Ya. Jadi Allah mengingatkan pada kita ayat 11, psikologi manusia sila bawa bertenang. Kita baca dulu ayat 11 ustaz, ya. Kita nak tengok macam mana sebenarnya psikologi manusia dalam al-Quran, salah satunya ayat 11, agar kita ketika menghadapi ujian nak membawa menuju kepada akhirat ni, kadang-kadang ada ujian ustaz, ya. Ada orang menyebabkan kita marah. Betul. Staf kita ke, bos kita ke, anak kita ke, pasangan kita ke. Ayat 11 ini peringatan bagaimana menguruskan marah tersebut. Silakan. Betul Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ajulah Ustaz. Ajulah. Tergesa-gesa. Apa? Cakduh dia. Ada gopoh, kan. Jadi insya-Allah kita baca ayat yang ke-11. Jom tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa yad'ul insanu bisyarri وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya mereka berdoa untuk kebaikan, dan manusia memang bersifat terburu-buru. Ini menjelaskan tentang psikologi manusia secara umum, tapi salah satu contohnya Bani Israel. Dia ni semuanya tak berapa sabar Ustaz. Semua nak cepat. Ya, semua nak cepat, dan bila dia nak cepat dia jadi marah. Mudah marah. Sebabnya orang Yahudi ini digelar sebagai maghdubi alaihim, yang dimurkai. Pasal dia suka marah, maka dia dimurkai. Orang semua marah kat dia pasal dia ni memang pemarah. Pasal orang yang pemarah tak ada orang suka Ustaz. Betul Ustaz. Malah orang yang pemarah pun dia tak suka orang lain marah kat dia. Kan? Nak ceritanya betapa dalam kita nak mendapat kemenangan, sila bawa bertenang, dan Quran sebenarnya meluruskan, menstabilkan, aqwam. Pasal marah ini tuan-tuan, dia merosakkan individu, merosakkan sebuah keluarga, merosakkan sebuah organisasi. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah kata wa yad'ul insan, psikologi manusia ini dia suka doa keburukan sebagaimana dia juga doa untuk kebaikan. Jadi waktu dia marah Ustaz, ya, bila dia ajula itu, dia minta
kadang-kadang waktu marah itu saya takkan ampun kat awak. Gitu kan. Saya tidak akan kerjasama dengan awak. Ya, saya begitulah. Tapi sebenarnya ketika dia doa begitu, dia sedang marah. Ya, dia sedang marah. Allah kata jangan marah, ya. Jangan marah. Psikologi yang ada, tetapi sila perhatikan kepada malam dan siang. Ayat seterusnya. Waja'alna, kami jadikan malam dan siang ini dua kebesaran, tanda kebesaran Allah SWT. Tak ada pula malam tak puas hati dengan siang, siang tak puas hati dengan malam. Lambat sangat kan. Dia yang menyebabkan kita cepat marah ni pasal lambat, Ustaz. Betul. Ya. Jadi kita tengok malam tak pernah marah siang, siang tak pernah marah malam. Dengan tak marah itu, tidak bersegera, alhamdulillah kita mendapat kejayaan, keamanan di atas muka bumi ini. Itu cara kita melihat betapa kadang-kadang kita mendidik anak, maksudnya di tempat kerja ada benda yang kita harap cepat tapi dia tak jadi lagi. Tetapi kita kena ingat ini adalah proses organik yang berlaku dalam kehidupan. Sebenarnya itu adalah sebahagian daripada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini Allah kata famauhauna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum. Jadi ada peranan siang, ada peranan malam. Ada orang kadang-kadang lambat, Ustaz, ya. Kalau baca Quran pun ada yang kadang-kadang anak cepat, anak lambat baca. Pelajar cepat, pelajar lambat. Cikgu jangan marah. Kalau cikgu marah, dia seperti hey siang, cepat sikit malam. Lebih kurang begitu kan. Setiap itu ada fungsi dia. Lambatnya itu nanti suatu hari nanti bila dia jadi cikgu, mungkin dia akan menghargai anak murid yang lambat baca. Itu Ustaz, ya. Pasal kalau saya dulu belajar matematik cepat sikit kan. Kalau ajar pada orang matematik kalau dia lambat je, saya dah mula dah tu. Jadi tak sesuai jadi cikgu matematik kan. Kalau ajar tadabbur okey, kan sedikit pasal tak pandai sangat tadabbur dahulu, ya. Membawa kepada perkataan pilihan kita, iaitu hasara, iaitu penjara ataupun menahan. 6 kali disebut di dalam Al-Quran. Perkataan ini digunakan pada ayat nombor 8. Allah menjadikan Jahannam itu sebagai tempat tahanan, penjara kepada orang-orang yang sentiasa berbuat keburukan, yang tidak mahu mengambil kasih sayang Allah, menyebarkan kasih sayang di atas muka bumi ini. Moga-moga kita jadi orang yang menyebarkan kasih sayang. Kita berehat sebentar, kembali bagi Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Rahmati kami dengan Quran, jadikan ia imam kami, petunjuk dan rahmah. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajar kami yang tak diketahui. Kurniakan kami membacanya sepanjang malam, sepanjang siang. Jadikan ia hujah kami, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah. Itulah yang originalnya, Ustaz, ya. Yang original biasa dekat hujung-hujung Quran Time itu rakaman, ya. Masya-Allah. Ya, alhamdulillah. Kita mohon Allah berkati, Ustaz, ya. Dalam halaman ini Allah bercakap tentang Quran ini akan membawa kita, memberi hidayah aqwam, lebih teguh daripada segala buku yang kita baca.
pengurusan sains, falsafah, pelbagai termasuk Taurat Ustaz ya. Betul, Ustaz. Termasuk Allah tegur pada Bani Israel, Ya. kamu ada Taurat, Masya bila Allah. ada Quran, sila ambil Quran ini. Allahu akbar. Kita amat bertuah dan kita nak belajar sedikit tajwid hari Betul ini. Ustaz, betul Ustaz. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, dalam halaman yang kita baca pada hari ini disebut Al-Quran. Ada kalimah Al-Quran, dan sekejap lagi pun kita nak baca Iqra kitabak. Allah saranan ataupun surah Allah Subhanahu taala ayat yang ke-14, bacalah kitabmu. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Allah terus permudahkan kita untuk bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita nak menyambung, semalam kita dah kongsi, hari Jumaat kita kongsikan dengan sahabat-sahabat tentang mad lazim harfi. Jadi kita nak melihat hari ini mad lazim harfi ni adakah sama dengan mad lazim kalimi? Ada dua, muthaqqal dengan mukhaffaf. Jom kita tengok mad lazim harfi, iaitulah mad lazim harfi terbahagi kepada dua bahagian juga, iaitu yang pertama mad lazim harfi muthaqqal dan yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf, berat dengan ringan. Mari kita lihat contoh-contohnya. Antaranya dalam penerangan dia, huruf mad lazim harfi mukhaffaf ini iaitulah huruf mad bertemu sukun asli dan huruf sukun tersebut tidak diidghamkan ke dalam huruf selepasnya, serta ianya berlaku pada huruf-huruf pembukaan surah. Ataupun kita kata mad lazim harfi mukhaffaf ni dia ringan, dia tak berat lepas tu. Contoh dalam surah yang ke-40, Hamim, bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Surah Ghafir, permulaan surah Ghafir itu dia ringan saja, Hamim. Contoh. Begitu juga dalam surah yang ke-27, contoh dia bismillahirrahmanirrahim, iaitu surah An-Naml, iaitu bismillahirrahmanirrahim, Tasin. Dia ringan saja. Baik, jadi itu dua contoh mad lazim harfi mukhaffaf, iaitu tidak masuk ataupun tidak diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran praktikkan. Kita sebut tadi surah Ghafir, dan juga kita sebut tadi surah An-Naml. Cuba belik, cuba buka dan cuba perdengarkan bacaan. Betul tak ringan tak bunyi tu? Boleh cuba selepas ini insya-Allah. Ustaz, Masya-Allah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tadi tentang mad lazim kalimi harfi dah tukar dah ya. Okey. Silih berganti Ustaz, silih berganti, tukar dan sebentar tadi bercakap tentang siang malam itu, hukum silih berganti. Betul Ustaz. Ya, surah Al-Isra ini bercerita tentang silih bergantinya tamadun. Betul, ya. Bila ada Quran hadir, sebenarnya menggantikan kitab-kitab yang sebelum ini. Untuk apa? Kerana cabarannya berbeza-beza Ustaznya. Jadi diberikan panduan yang updated, tapi masih lagi daripada sumber yang satu. Sehingga kan di hujung ayat 12 tadi, wa kullasyai'in fassalnahu tafsila. Ya, di dalam al-Quran ini semuanya telah dijelaskan. Jadi kalau ada yang kata saya kena cari daripada sumber lain untuk saya jadi kuat, aqwam, sebenarnya yang lain-lain itu lebih rendah daripada al-Quran. Tak ada masalah, kita boleh baca buku-buku lain, belajar teruskan ya, perlu kita belajar. Tetapi kita tahu bahawa Quran ini aqwam, paling kuat, ideanya, hidayahnya, panduannya ini untuk kita mantap di sini, teguh sampai ke akhirat sana. Itu yang dicirikan oleh al-Quran ini sendiri. Dan apa lagi mengapa perlu kita baca Quran? Seruan kepada Bani Israel, seruan kepada kita dijelaskan pada ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Kita sambung. Insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran. Semoga ramai yang berkongsi dengan kita hari ini Ustaz. Ada yang tak dapat nak bersama di hadapan kaca TV. Puan Norman Namanuri hari ini tak dapat duduk depan TV. Bawa kereta servis. Nasib baik ada di Facebook, boleh juga ikuti. Jadi masya-Allah, sahabat-sahabat kita yang berinteraksi, mudah-mudahan tuan-tuan terus dipermudahkan. Ada barangkali sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang terlantar sakit, tapi tetap
bersama dengan Al-Quran. Kita doakan sahabat-sahabat semuanya dikurniakan kesembuhan, dikurniakan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Dan mungkin kisah saya semalam Ustaz, yang kawan saya dekat Canada tu, ya, bila ada sumbangan sedikit duit disampaikan ke sana, dia boleh beli makanan malam tadi, Allah, ya, dan dia boleh makan. Dia boleh makan, dan isunya ialah bila dia dalam keadaan begitu, dia dalam keadaan yang tak keruan, kan? Tapi bila dapat makanan itu, Allah, dia rasakan bahawa dia ada orang yang menyayangi dia. Moga-moga kita yang bersama Al-Quran ini terus menyayangi orang-orang di sekeliling kita, pasal kita tak tahu, kan? Kita tak tahu, tapi ia memberi kesan. Dapat makan sekali, dia sekali, pasal satu hari semalam tak makan, dah lama dah pun. Jadi bila dia dapat itu, rupa-rupanya memberi manfaat yang besar. Sebab itu penting perkongsian tu, Ustaz. Sharing is caring. Ya, bab kata orang banting. Subhanallah, betul je. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, mari kita sambung bacaan kita ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-17. Kita dah baca tadi dengan bacaan murattal nahawan. Kita cuba pula bacaan murattal jarkah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 13 hingga 17, ya, menyambung usahanya tentang Al-Quran yang kita dah bincang tadi. Allah beritahu ada Taurat pada ayat nombor 2, ya. Kemudian ada Quran zaman ini, ingatan kepada Bani Israel, juga kepada kita. Quran yang kita ada ini adalah aqwam. Ya, itulah yang akan memimpin seseorang, satu keluarga, satu organisasi, satu tamadun itu untuk menjadi teguh. Syaratnya apa? Mestilah Al-Quran itu menjadi sumber hidayah, sebagaimana kita belajar ayat nombor 9 sebentar tadi, dan ia akan menyebabkan orang yang beriman, beramal soleh ini sentiasa positif.
Jangan apa Ustaz ni, jangan stres-stres. Betul Ustaz. Ya, kalau kita rasa stres dalam keadaan zaman ini, kita baca Quran, kita akan jadi distress. Maksudnya kita akan rasa ada kabar-kabar gembira, kita akan positif dan menyebarkan kabar gembira itu kepada masyarakat. Ayat yang ke-13 Allah menyatakan wa kullu insan, pada setiap manusia itu alzamnahu. Alzamna tu macam digantungkan Ustaz ya. Dilazimkan kepada dia ta'irahu ini, kalau ta'ir itu maksudnya burung. Betul. Ya, tetapi kalau istilah ta'irahu ini dikaitkan dengan nasib setiap orang itu dah digantungkan Ustaz. Dia lebih kurang kalau masa sekolah tu kan ada setengah cikgu dia letak, kalau pergi tandas letak saya pergi tandas contohnya kan, pasal tak nak dia pergi melelong ke tempat lain. Di setiap manusia ini sudah ada dia punya nasib dia, fi unuqih, diikatkan kepada dirinya, cuma tak nampak je lah Ustaz. Kalau kita nampak orang ini 20 tahun lagi jadi menteri contohnya kan, 10 tahun lagi jadi jutawan. Kalau kita nampak begitulah ya, semua orang rasa tak apalah, duduk relax ya, dekat-dekat nak 10 tahun lagi nak jadi jutawan, baru dia bekerja keras. Betul Ustaz. Kan, tapi Allah suruh kita berusaha dalam kehidupan kita dengan panduan daripada Al-Quran. Jadi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Di dunia ini Allah dah berikan dia punya ketetapan dia, nasib dia. Kemudian di akhirat nanti akan dikeluarkan kitaban. Apa maksud kitaban? Buku catatan amal. Ini bukan kitab Al-Quran Ustaz ya. Betul. Ni kitab, dia tidak ada alif lam kat situ. Kitaban ini maksudnya merujuk kepada buku catatan yang menjelaskan segala apa yang kita buat. Jadi apa maksud ayat ini? Nasib telah ditentukan. Jadi kita kena respon ya, beramal dengan panduan Quran, maka insya-Allah bila buka balik buku kita, ini kan buku Al-Kitab, ini betul. Al-Kitab. Tapi setiap kita ada kitab. Betul. Buku kita. Jadi kalau Al-Kitab kita lebih kurang sama dengan kitab kita, lebih kurang sama dengan Al-Kitab. Pasal kita beramal sebiji macam Al-Kitab. Sampai di sana ni bila buka, kan? Subhanallah. Bahagia Ustaz. Tapi kalau buka satu kitab kita tu, tengok macam matching dekat Al-Kitab ini, tak samalah. Ni kau pakai kitab mana ni? Kan contohnya, itu menyebabkan seseorang itu akan diazab Allah Subhanahu Wa Taala tak ikut SOP. Kat dunia ni tak ikut SOP pun 300 Ustaz. Betul Ustaz. 300 setiap kali tak pakai ke apa sebagainya kan. Itu pun kita rasa alamak RM300. Apatah lagi bila sampai di akhirat. Cuma mungkin ada yang cakap, ini dah nasib saya kan, pasal COVID-19 ini menyebabkan saya stres, akhirnya saya tak boleh baca Quran, tak boleh solat di masjid, saya tak solat. Sebenarnya bila ada segala nasib yang ada, kita diberi peluang berada pada zaman pandemik ini Ustaz ya, maka kita respon ikut panduan Quran yang sama. Bukannya kita kata sekarang tak payah kot kita solat kan, darurat kan. Belum lagi yang cakap ni sekarang ni darurat boleh makan khinzir. Itu dia tak faham panduan daripada Al-Kitab. Nanti sampai akhirat nanti tengok kitab kamu. Kalau orang bekerja saatnya hujung tahun tengok balik review kerja, dapat bonus, masya-Allah, gembira kita. Tetapi kalau hujung tahun tengok rekod datang lambat, buat kerja kat rumah, work from home tak siap-siap, call WhatsApp tak jawab-jawab, kita bagi gaji bonus kosong, kan, kita akan rasa kecewa pada waktu itu. Jadi Allah kata iqra kitabak, ya, bacalah kitab kamu, kafa binafsik, sendiri-sendiri saja kamu akan tahu, alaika hasiba, kamu boleh menilai diri kamu. Subhanallah. Ni Allah bawa kita ke akhirat. Apa kaitan kita kat sini? Bacalah Al-Kitab. Baca kitab Al-Kitab ini, kemudian kita muhasabah, saya ni dah buat ke belum? Nanti bila sampai akhirat, matching ke tak matching, ya? Sesuai tak apa yang kitab saya, catatan saya ini dengan Al-Kitab yang Allah sudah bekalkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita pada saat ini. Jadi ayat 15 Allah kata manihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Mungkin kita boleh baca sekali lagi ayat 15, pasal sebenarnya jangan pula kita menyalahkan orang lain, masing-masing bertanggungjawab atas diri masing-masing. Ayat 15. Allah. Terima kasih Ustaz. Menarik yang Ustaz sebut tadi. Nak sebut dia pun dia kalau tak hati boleh tergeliat taziru waziratu wizra. Jadi kena hati. Jom sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita baca ayat yang ke-15. Yang Ustaz kata tergeliat tu Ustaz ya. Pasal memang dia punya maksudnya wizra ini adalah beban. Terbeban nak baca pun dah susah.
Masya Kita bacalah Allah. juga. Baik, okey. Baik, tuan-tuan dan puan, jom kita baca ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibin wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, siapa yang melakukan perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya ia adalah untuk keselamatan dirinya sendiri, dan sesiapa yang tersesat, maka sesungguhnya itu adalah bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Rasul diutus Ustaznya adalah untuk mengajar kepada kita masing-masing sila bertanggungjawab. Bukannya rasul yang menanggungjawab kepada segala apa yang dibuat oleh umatnya, dan tidak ada Nabi Isa yang akan menjadi savior, penyelamat kepada seluruh manusia. Masing-masing bertanggungjawab. Masing-masing bertanggungjawab. Ini dalam ayat 15. Wa idza, dan apabila pada ayat yang 16, ini adalah formula silih berganti Ustaz ya. Macam mana sesuatu kaum itu akan digantikan? Salah satunya bila orang yang mutrafiha, mutrafiha ini orang yang kaya, yang mewah, mereka berkuasa dan berbuat kerosakan. Masya-Allah. Ya, dia jadi pemimpin dan dia akan merosakkan. Pasal hanya orang berkuasa ada macam-macam yang boleh merosakkan. Maka di sini sebenarnya panduan silih berganti dalam sejarah. Mula-mula orang tu tak ada apa, kemudian menang Ustaz ya, berjaya. Bila dia kaya, jadi pemimpin, kalau dia berbuat kerosakan, itu adalah masa untuk dia jatuh dalam sesebuah tamadun. Mengapa? Pasal orang kaya Ustaz ya, kalau dia dah naik ke atas tanpa panduan daripada Al-Quran, dia dah biasa gaji 20,000. Oh, subhanallah. Tiba-tiba bila dia jadi pemimpin, ada orang minta duit apa sebagainya, 20,000 tak cukup. Jadi dia kena ambil projek tambahan. Betul. Itulah yang menyebabkan kejatuhan bagi sesebuah negara. Itu sebabnya audit bagi pemimpin ini penting. Pasal apa? Kalau katakan dia jadi pemimpin lagi tinggi, lagi kena audit harta dia, agar jangan bila dia jadi pemimpin hartanya 1 juta, bila jadi pemimpin hartanya jadi 21 juta. Yang itu adalah masa untuk sesebuah negara itu akan hancur. Pasal apa? Kerana rakyat akan ditindas ataupun sesuatu organisasi itu akan ditipu. Dan ini pernah berlaku. Pelajaran daripada kisah Nabi Nuh dalam ayat yang ke-17 itu. Tapi insya-Allah kita akan sambung lagi pada hari esok Ustaz ya. Bukan esok, lusa. Kisah ini kita lihat dahulu resolusi halaman 283. Yang pertama, kita elakkan berbuat kerosakan agar kita terus mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jadikan Al-Quran ini sebagai rujukan paling utama. Tak kisah apa pekerjaan ataupun apa cabaran, dia adalah rujukan aqwam. Yang ketiga, kita beriman dan beramal soleh agar kita terhindar daripada azab. Jangan sekadar kita beriman tapi tidak membaiki, beramal dengan kebaikan. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sebelum kita doa, jangan lupa sekali lagi kita mewawarkan saja besok, jangan lupa untuk bersama-sama dengan Malaysia Quran Hour, waktu yang sama saja 12 hingga 1 bersama saya Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, dan juga tetamu undangan kita istimewa bersama dengan Al-Fadhil Al-Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rawi Abdullah. Jadi insya-Allah jumpa besok insya-Allah, jangan lupa 12 hingga 1. War-warkan, sabar-sabarkan insya-Allah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami bersyukur kehadratmu ya Allah di sebalik wabak ini, pandemi ini ya Allah. Sebenarnya kami semakin dekat dengan Al-Quran ya Allah. Mata kami merindui untuk melihat kalimah-kalimahnya. Lidah kami berusaha gerakkan menyebut huruf-hurufnya ya Allah. Tangan kami gerakkan membelik lembaran-lembaran mushaf Al-Quran ya Allah. Hati kami hati yang senantiasa rindu untuk membacanya, mendengarnya, membacanya, memahaminya, mengamalkannya ya Allah. Maka ya Allah, teruskanlah permudahkan kami untuk bersahabat dengan Al-Quran kalamu ini ya Allah. Pagi, petang, siang dan malam bersama dengan Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, untuk kita menjadi umat yang menjadikan Al-Quran ini sebagai rujukan aqwam ya, rujukan utama dekat universiti, dalam organisasi, dalam keluarga. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan amat dialu-alukan, kerana kita yakin dengan sumbangan ini kita dapat sebarkan lagi program pelbagai agar rujukan Al-Quran ini paling tinggi dapat menjadi realiti dan ianya membawa kejayaan bagi umat ini insya-Allah. Kita bertemu ulangan pada malam ini dan juga pada pagi besok Ustaznya, dan jangan lupa 12 tengah hari esok, 11.30 lagi kita sudah bermula. 12 secara rasmi Malaysia Quran Hour, dan insya-Allah kita bertemu pada hari esok insya-Allah. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.